Assalamualaikum. Selamat pagi, menyegarkan pagi anda. Hari ini pastinya bersama saya, Nurul Hidayah dan juga rakan setugas yang cantik manis. Hai, saya Helena Palawi. Apa khabar anda semua dan diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang orang kata tenang. Sihat hendaknya. Dia tenang sebab kita tahu kenaikan harga barangan, kita dihimpit dengan kos hidup yang semakin tinggi dan sebagainya. Saya tahu ada antara kita yang mungkin nak bernafas tu pun macam orang kata dalam lumpur. Tapi apa yang kita boleh buat adalah teruskan kehidupan kita. Mungkin kalau kita boleh streamlinekan perbelanjaan kita, kita tengok mana yang boleh kita kurangkan dan sebagainya, itu lebih baik daripada kita terus orang kata meratap berasa sedih dan sebagainya. Dan saya setuju dengan Helena, ya, kurangkan perbelanjaan, buangkan mana yang kita rasakan daripada kehendak, utamakan keperluan, dan kalau boleh waktu ini kita janganlah menunding jari ke mana itu tidak membuatkan sesuatu masalah itu berakhir, dan seharusnya mungkin kita tambahkan lagi pendapatan kita ke dengan melakukan kerja-kerja sampingan ke untuk meningkatkan lagi perbelanjaan isi rumah. Itu sepatutnya. Betul. Dan kalau anda pengguna internet yang ada wifi di rumah, mungkin anda boleh tukar ataupun downgrade package anda kepada package yang lebih murah, terbaru. Baru-baru ini Unify ada keluarkan satu package yang lebih murah, lebih berbaloi. So apa kata anda ambil peluang ini untuk menjimatkan duit anda, dan juga di samping itu orang kata memaksimumkan kelajuan internet dan sebagainya. Baik, ini kami nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan portal bernama di mana pelaburan terkumpul aset tetap Malaysia ataupun kita panggil stok modal kasar SMK meningkat sebanyak 2.8% kepada 5.4 trilion ringgit pada tahun 2022, manakala stok modal bersih SMB yang melambangkan kekayaan ekonomi Malaysia merekodkan 3.4 trilion ringgit. Itu mengikut laporan perangkaan stok modal 2022 Jabatan Perangkaan Malaysia yang dikeluarkan semalam. Okey, dan secara keseluruhannya, ya, kesemua sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif kecuali pelumbungan dan pengkuarian yang menyusut sedikit sebanyak 0.02%, peningkatan daripada penguncupan 0.3% pada tahun sebelumnya. Manakala menurut Jabatan Perangkaan Prestasi SMB, iaitu stok modal bersih mengikut jenis aktiviti ekonomi, nilai aset tetap dalam sektor perkhidmatan adalah yang terbesar berbanding aktiviti ekonomi lain dengan 2.3 trilion dan menyumbang 68.6% pada tahun 2022. Dan sektor ini juga berkembang 3.0% disokong oleh peningkatan dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan dan utiliti, masing-masing merekodkan 7.5%, 7.3% dan juga 7.1%. Itu yang dapat kita kongsikan hari ini, di mana pelaburan terkumpul aset tetap negara meningkat 2.8% kepada 5.4 trilion pada 2022. Ini satu anjakan yang positif. Betul. Selepas negara berdepan dengan pandemik COVID-19 yang kita dapat menyaksikan, ya, kelumpuhan daripada pelbagai sektor khasnya ekonomi, dan ini seharusnya lah harapnya kita mengharapkan yang terbaik terhadap kemajuan ekonomi kita, sebab kalau ekonomi makmur, rakyat pun mungkin insya-Allah dapat bernafas dengan baik. Betul. Dan diharapkan juga dengan tata kelola yang baik, keuntungan dan aset kerajaan ini akan meningkat. Baik, kita nak ucapkan tahniah kepada kontingen kita yang kini berada di Hangzhou untuk Sukan Asia, kerana mereka berada di kedudukan ke-14 daripada seluruh negara yang bertanding, dan pingat yang disasarkan kita nak 27, tapi setakat ini kita dah ada 28 dengan 5 emas, 6 perak dan juga 17 gangsa. Dan laporan seterusnya kita bersama dengan rakan kita terus dari Hangzhou. Silakan saksikan. Terima kasih Wisma Bernama. Kembali bersama kami, saya Witness Suara Rahman dan Nazrin Arif dari studio mini kita di Hangzhou untuk laporan Sukan Asia. Okey, kita telah pun mencapai sasaran ataupun sudah pun melepasi sasaran pingat 27 pingat untuk kontingen Malaysia pada semalam, dan kita kini telah mengumpul sebanyak 28 pingat secara keseluruhan selepas Sukan Asia membuka tirai secara rasminya pada 23 September hari itu, selepas hampir 2 minggu lah.
Okey, yang pertamanya semalam kita melihat squash telah beraksi dengan baik untuk menghadiahkan 3 lagi pingat, iaitu apabila yang pertamanya hadir menerusi beregu campuran kita, Aifa dan juga Muhammad Syafiq Kamal yang mahukan emas. Mereka dah training untuk 2 tahun tetapi terpaksa puas hati dengan pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama yang tu Deepika dan juga Harinder dari India. Mereka sangat sedih. Selepas itu, Siwa Sangkari telah menceriakan kontingen negara selepas meraih emas bagi acara persorangan wanita yang juga emas kedua beliau di tamasya kali ini. Selepas tewas kepada Nicole pada edisi lepas untuk bawa perak, beliau beraksi dengan baik tetapi terpaksa harangi persaingan yang sengit menentang wakil Hong Kong iaitu Chan Si-ho untuk menang dengan 5 set untuk menghadiahkan pingat emas pada negara. Kemudiannya Yen Yang Yo meneruskan kecemerlang itu selepas menewaskan seorang lagi pemain daripada India, Saurabh Ghosal, untuk pingat emas ke-5 negara di tamasya kali ini. So, Camp Squash telah pun menutup tirai saingan sukan Asia mereka dengan meraih 3 emas, 1 perak dan juga 1 gangsa. Hebat. Dan sebelum itu, terdahulu Malaysia mencapai sasaran 27 pingat menerusi sukan karate selepas atlet muda Lovely and Robert mencipta kejutan menghadiahkan perak dalam acara kata individu wanita. Atlet berusia 19 tahun berasal dari Penampang Sabah itu membuat penampilan sulung di sukan Asia, tewas kepada jagoan Jepun iaitu Kyo Shimizu yang merupakan pemenang 2 pingat emas sebelumnya dan juga pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020. Pencapaian yang dilakar Lovely Ann membolehkan beliau menyamai pencapaian perak yang dimenangi Lim Lili pada edisi 2002 di Busan, Korea Selatan, Vic. Dan selain itu, ia juga menamatkan penantian 13 tahun Kem Karate Negara untuk menaiki podium dalam acara itu selepas kali terakhir dilakukan oleh Lili yang merangkul gangsa pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Okey, selain itu, Kem Manah juga akhirnya membutirkan pingat yang dinantikan. Selepas minggu Ya, betul, selepas minggu. Menerusi trio Muhammad Juwaidi Mazuki, Alang Arif Akil Muhammad Gas dan Muhammad Syafiq Arifin yang mempertahankan gangsa dalam acara kompaun berpasukan lelaki yang dimenangi oleh Muhammad Juwaidi dan Alang Arif serta Lee Kin Lip pada edisi lepas. Dan berita gembira juga untuk peminat sepak takraw apabila pasukan regu lelaki berjaya mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Vietnam dan Singapura dalam aksi kumpulan A. Dan menanti mereka pada separuh akhir hari ini boleh jadi antara Thailand, India, Filipina dan juga Myanmar kerana saingan kumpulan B masih lagi berlangsung dan kita akan tahu dalam tengah hari nanti. Jadi untuk hari ini, selain daripada takraw, tumpuan juga kita perlu berikan kepada acara kata berpasukan wanita yang dikatakan mampu menjelmakan emas kejutan. Ya. Selain itu, kita juga ada sukan equestrian, jiu-jitsu dan apa lagi, Vic, untuk kita hari ini? Di Gymnasium Binjang, kita ada satu-satunya wakil tunggal untuk badminton, iaitu Aaron Shah dan juga So Wei Yi yang akan beraksi dalam separuh akhir menentang wakil dari India pada esok. Tetapi mereka dijangka mendapat cabaran sengit jugalah, dan mereka telah memastikan kita Kem Badminton tidak pulang dengan tangan kosong pada kali ini selepas tidak berjaya memenangi apa-apa pingat pada edisi lepas di Indonesia. Dan pada aksi suku air semalam, mereka berjaya mengatasi wakil tuan rumah selepas persaingan yang begitu sengit. Boleh katakan pertemuan yang epik selama 81 minit menentang Liu Yu Chen dan Oh Zuan Yi pada malam tadi. Manakala wakil-wakil lain seperti Li Zizia, Ziyong semuanya terkandas. Li Zizia kalah pada wakil India, Echos Pranoy, dan beliau memang sedih dengan prestasi yang kurang konsisten beliau sejak kebelakangan ini ataupun sejak awal tahun ni lah. Dan Ziyong pula kalah pada pemain meningkat naik Jepun iaitu Kodai Naroka.
manakala beregu wanita kita iaitu Pelitan dan juga Tina tumpas di tangan pasangan nombor 2 dunia dari Korea Selatan. Dan beregu campuran pula kalah kepada juara bertahan dari China. Jadi kita sekarang sudah ada 28, kita mengharapkan lebih lagi supaya prestasi itu dianggap sesuatu yang membanggakan. Jadi setakat itu laporan daripada kami di Hangzhou. Kembali ke Wisma Bernama. Tahniah sekali lagi kepada S. Siva Sanggari, pemain skuash negara yang berjaya mendapatkan emas keempat Malaysia untuk Sukan Asia, mengalahkan pemain skuash dari negara Hong Kong, dan itu saya kira satu kejayaan yang sangat boleh dibanggakan. Dan dalam pada itu ya, Menteri Belia dan Sukan Hanayo turut mengucapkan tahniah kepada kontingen negara atas kejayaan melepasi sasaran 27 pingat dalam Sukan Asia Hangzhou. Tahniah kita ucapkan sekali lagi, dan dah memenangi pingat setakat ini ya, 28. Diharap teruskan semangat-semangat tu. Janganlah rasa macam kita ni kadang-kadang dah mencapai tahap sasaran kita dah rasa cukup puas, tapi saya yakin pasukan Malaysia akan melakukan yang terbaik untuk negara. Jom kita saksikan juga laporan cuaca, dan kemudian kita akan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyangkal dakwaan 4 wakil rakyat BN akan lompat parti dengan menyertai Perikatan Nasional. Beliau berkata kenyataan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin itu hanyalah propaganda politik menjelang pilihan raya kecil Pelangai. Walaupun itu propaganda mereka, tetapi kita juga mempunyai maklumat dalaman. Sebenarnya mereka juga akan bersama-sama dengan kami. Jadi cara yang terbaik ialah dengan mempropagandakan seolah-olah kita yang pergi ke sana. Sebenarnya mereka yang mahu jadi kerajaan di peringkat negeri. Jadi kita harap yang 4 itu datang daripada mereka. Beliau dalam pada itu yakin keupayaan BN untuk mengekalkan kemenangan bagi kerusi Dun Pelangai. Laman portal Unit Pengambilan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational UP_TVET dibangunkan bagi permohonan kemasukan ke 1,334 institusi TVET di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, saluran tunggal di selia Kementerian Sumber Manusia itu diselaraskan bagi semua permohonan kemasukan yang akan dibuka 30 Oktober ini. Berdasarkan kepada pilihan peserta, iaitu kursus apa yang mereka minati dan nama institusi TVET. Ini adalah bagi mengelakkan daripada pertindihan yang berlaku daripada permohonan itu, dan juga kita lihat dari segi minat mereka, di samping bagaimana supaya tidak berlaku mismatch di dalam kursus-kursus yang dilaksanakan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertukaran dokumen memorandum kerjasama transformasi program TVET antara kerajaan bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta di Putrajaya pada Khamis. Mesyuarat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional MTVET yang dipengerusikannya sebelum ini bersetuju supaya kursus TVET ditawarkan adalah berasaskan teknologi tinggi serta yang membabitkan permintaan daripada pasaran guna tenaga, terutama pelabur asing di negara ini.
Selain itu, beliau mengarahkan Sekretariat TVET untuk menyediakan 1.7 bagi menterjemahkan dasar TVET negara 1.0 hingga 2030 dan dasar TVET 2.0 hingga 2050. Orang ramai, terutamanya golongan yang berisiko, diminta sentiasa peka dengan keadaan semasa dan sentiasa pantau bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Pensyarah kanan perubatan Jabatan Kesihatan Komuniti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Dr. Suhai Nizam Muhammad Saliluddin menasihati kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan salur pernafasan. Ekoran keadaan agak berjerumus ketika ini. Kepada mereka yang dah ada penyakit kronik, yang ada penyakit asma, ada penyakit jantung dan sebagainya, dan juga untuk ibu-ibu mengandung. Sebab ibu mengandung, dia kalau doktor perasan lah, masa mengandung kan pernafasan tu lebih laju. Lepas tu dia ambil nafas tu lebih dalam. Jadi makin banyaklah partikel yang boleh masuk. Katanya pendedahan yang berterusan terhadap udara tercemar boleh membawa kepada penyakit pernafasan seperti asma, penyakit pulmonari obstruktif kronik COPD, radang paru-paru dan kanser paru-paru. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu pada program Ruang Bicara bertajuk Mencegah Kemudaratan Jerebu malam tadi. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak bersama dengan anda berkongsi tentang kesihatan mental sikit, kesihatan fizikal sikit. Betul, itu yang penting ya, kerana kadang-kadang kita tak sedar disebabkan kesihatan mental kita yang tidak begitu baik, dia telah menjejaskan keadaan kesihatan tubuh badan kita. Betul. Kadang-kadang Ataupun terbalik kan? Ya, ataupun terbalik. Kerana saling dapat al-maklumlah sebab tubuh badan kita ni saling orang kata apa, dia ada circle dia berpusing, saling berkait. Okey, untuk bercakap mengenai topik hari ini, topik yang paling menarik saya kira kan, dan mungkin topik ini begitu dekat di kalangan masyarakat kita, tapi sama ada kita sedar ataupun tidak, iaitu mengenai thyroid dan juga anxiety. Dan untuk mengupas mengenai topik ini bersama dengan pegawai perubatan, iaitu Dr. Amanda Ellie ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Unicorn. Selamat datang. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Ini doktor yang pernah viral satu ketika dulu dan masih lagi viral disebabkan unicorn ya, sebab rambut ke macam mana tu, Doktor? Saya memang minat unicorn daripada kecil lagi. Daripada zaman belajar medicine lagi dekat Island. So rambut waktu tu color-color, 7 warna kat dalam rambut. Tapi sekarang ni tak boleh lah dah kan. Dah lalu masuk dah profesional, dah masuk kerjaya profesional. Jadi dia satu warna lah. Okey, okey doktor, kita nak bercakap tentang thyroid dan anxiety. Mungkin ramai dah tahu tentang anxiety itu kegelisahan dan sebagainya. Namun thyroid ni sebenarnya apa penyakit thyroid ni? Okey. So, dekat leher kita ni ada satu organ kelenjar ni. Dia bentuk dia macam kupu-kupu. So, organ kelenjar ni dia mengeluarkan hormon thyroid. Okey. So, hormon thyroid ni penting untuk pembesaran kita, metabolism kita, berapa cepat jantung kita berdegup, berapa cepat, berapa tangkas otak kita berfikir kan. Itulah function hormon thyroid ni yang dihasilkan oleh kelenjar thyroid. So, bila kita kata seseorang tu ada penyakit thyroid, dia boleh jadi dua. Satu ialah salah hormon tu lah. Okay? So, contohnya kelenjar thyroid tu mungkin mengeluarkan hormon yang banyak, kan, terlebih, ataupun dia mengeluarkan hormon yang sikit. Alright? And the other part is, kalau salahnya pada struktur thyroid tu sendiri. Kan, tiba-tiba terbengkak lah pula kan thyroid kita tu, ataupun tiba-tiba ada ketumbuhan kat situ, ataupun ada nodul-nodul kecil dekat thyroid tu. So itulah penyakit thyroid ni, dia divided into two. Tapi selalunya yang kita berdiskuskan ialah masalah thyroid, penyakit thyroid yang berkaitan dengan hormon. Selalunya lah, itu yang famous lah. So kalau kita bercakap tentang thyroid dan juga hormon, apa kemungkinan simptom-simptom ataupun apa penyakit yang akan mereka lalui? Okey. So, macam saya katakan tadi kan, hormon thyroid ni untuk ketangkasan, kecergasan, our metabolism, right? So, kalau terlebih, thyroid hormone in excess would cause kita untuk berdebar. Okay? So, irama jantung kita akan laju melebihi 100 beats per minit lah. Kita akan berpeluh kan, lapar, marah, semua itulah in excess. Banyak berfikir,
Tapi kalau let's say kurang pula hormon thyroid tu, akan penat. Lembik, lesu. Very slow. Kan, kalau hyper, kita mungkin akan jerit-berit banyak kan. But hypothyroid, less thyroid, then kita akan sembelit pula. Kan, so it's very like that lah. Dia sangat hormonal. Dan doktor, kita nak tahu juga antara simptom-simptom penyakit thyroid yang dapat dikenal pasti oleh tubuh badan kita sendiri bagaimana? Simptom yang paling senang selalunya kalau terlebih hormon thyroid tu macam yang physical sign lah, berdebar. Okey, So, patient kita akan complain berdebar. kiranya kaitan thyroid dengan anxiety. Okey, Yes. doktor, sambung yang tu. Macam mana sebenarnya? Okey. So soalan dia ialah thyroid yang membuatkan anxiety Ya, ke betul. kita anxiety sebab betul. thyroid? Yes. It's obviously sebabkan thyroid tu lah. Bila ada excess, especially bila ada excess hormon thyroid tu, sebab simptom ni kita akan rasa berdebar, gelisah, betul tak? Everything in excess. So that's why permasalahan terlebih hormon thyroid ni akan menjelma, akan manifestasi sebagai anxiety. Doktor, kalau kita tengok kat video ni kan, Itu adalah gejala-gejala yes, yang exactly. thyroid. terpapar ini, boleh lemah badan, perubahan kitaran haid, rambut menipis, kuku rapuh dan sukar tidur dan sebagainya. Okey doktor, macam mana kita nak kawal sebenarnya ni? Okey. Okey. Kalau kita nak kawal, basically kita kena kawal hormon yang bertanggungjawab tu lah kan. Okey. So in this case, kita bercakap tentang hormon in excess lah, hyperthyroidism. Okey. So kalau kita nak kawal, kita kena kenal pasti dulu, betul tak? Kan? Dan cara kita nak kenal pasti, kena datang jumpa doktor di klinik lah. Untuk doktor membuat pemeriksaan fizikal. Kita check blood pressure kan, kita check jantung, irama jantung betul ke tak. Kita check nadi kan, kita juga akan buat blood test lah. Okay? Of course kita akan buat blood test thyroid lah untuk kenal pasti hormon T3, T4 dan juga TSH. Tapi bukan itu sahajalah. Okay? Kita juga akan buat blood test lain. Kan? Contohnya untuk kita tengok buah pinggangnya ke. Ialah maklumlah kalau ada sedikit apa kita panggil electrolyte imbalance kan, garam galian yang tak cukup dalam badan pun ialah kadang-kadang boleh manifestasi as penyakit juga, betul tak? So kita kena check semua benda dan baru kita boleh determine sama ada orang tu ada masalah thyroid ke tak. Okey, sekiranya doktor, adakah thyroid ini boleh dirawati dan diubati ataupun ini merupakan satu penyakit yang kekal dan kita turut perlu menerima bahawa thyroid itu ada dalam badan kita dan kita kena memahaminya dan juga mungkin daripada segi anxiety kita perlu mengawal tahap anxiety itu sendiri ataupun bagaimana doktor? Okey, saya rasa saya jawab sikit lah yang pasal anxiety tu kan. Anxiety ni actually is basically is from stress. Okay, a little bit of stress is okay, sedikit stress. But kalau kita sentiasa anxious, sentiasa memikirkan, resah, gelisah, tak boleh tidur, mengganggu kita punya aktiviti harian, and benda ni berpanjangan selama 6 bulan, that is when the diagnosis ICD-10 berlaku, di mana seseorang tu ada generalized anxiety disorder. Kan, tapi before we go to that, of course kita kena periksa thyroid status dulu, betul tak? Check everything first, then baru ni lah. And to answer your question, is thyroid a devastating problem? No. Actually, so many people dalam dunia ni ada masalah thyroid. The key is kita kena make sure thyroid tu, hormon thyroid tu dalam kawalannya, apa dia punya range yang normal. Dan bukan itu saja, jangan lupa, ingat tak doktor ajar tadi kan, satu side doktor ajar satu side tu ialah imbalance of hormone, and the other side tu adalah structure thyroid tu sendiri. So kalau kita rasa tak pasti kan, doktor di klinik kesihatan ataupun di GP akan refer pesakit-pesakit thyroid ni yang kita dah check blood test tu untuk buat ultrasound, check the structure of the thyroid. See, ada nodule ke, kan, bengkak ke di mana kan? Sebab kalau tengok rasa macam tu, dia mana nak rasa apanya. So just check je. Okay. And it can be kawal. Okey doktor, kita tahu anxiety ni mungkin juga disebabkan oleh stres. Tetapi kalau kita pakai konsep ayam dengan telur ayam, mana satu dulu? Thyroid dulu ke anxiety dulu ke? Anxiety dulu baru menyebabkan thyroid ke? Ataupun mereka ni boleh hidup dalam sekali? Okay, understand? Okay. So, it's because anxiety ialah penyakit by itself, kan? Betul. Generalized anxiety disorder. It's a diagnosis by itself. Yeah. That is a mental health punya diagnosis. Okay. And thyroid ni pula is an endocrine punya diagnosis. Dia metabolic lah, dia lain kan. So, dia boleh jadi serentak. Okay, boleh jadi serentak. Tapi kalau you tanya saya, mana menyebabkan yang mana? Usually, kita better screen for the thyroid tu.
Kan before kita reach kepada generalized itulah diagnosis anxiety tu. That's why pentingnya bila orang datang ke klinik kan, yelah satu kita check lah dia punya physical health yang blood test tu, tapi kita juga kena buat saringan minda sihat juga. Kita check terus. Jangan tinggalkan the mental health punya aspect tu. Duk fikir pasal badan je kan. Kesihatan mental pun penting juga. Okey, dan juga kita nak tahu juga cara untuk nak merawat thyroid ini pasti melalui pemakanan ya. Pemakanan yang perlu dilarang pengambilannya oleh seseorang pesakit thyroid itu apa dia, doktor? Okey, yelah kan selalu kalau thyroid ni saya pun banyak juga baca-baca kan kajian kan. Cakap kalau orang ada kurang hormon thyroid ke hypothyroidism ni, kalau dalam rural area di pendalaman adalah kerana kurang makan iodin kan. Tapi to tell you the truth lah, iodin ni berlambak je ada. Duk garam ada, telur, cheese, ayam, segala mak nenek kan. So the key factor when it comes to thyroid pemakanan is to eat a well-balanced diet, enough of your protein, your vegetables, take a little bit of everything. Sebab kalau kita duk fokus, dah takkan hari-hari nak makan brokoli je kan. Faham maksud saya? So it's just take a balanced meal lah. And this applies for every disease actually. Okey, kita fikirlah. Itu tentang pemakanan sihat dan seimbang. Dan kita nak faham juga cara untuk merawat sakit thyroid ini. Adakah seseorang itu akan makan ubat untuk anxiety ataupun memang ubat untuk kurangkan hormon itu sendiri? Bila kita the moment kita identify je, member ni ada pesakit ni ada penyakit thyroid. Tak kira lah hormon terlebih hypothyroid ataupun terkurang kan. Dan kita akan treat the thyroid status tu dulu. Okey. Kan because when the thyroid level tu, hormon thyroid level tu terkawal dalam range yang normal dan kita scan tengok sini semua normal, then patient akan back to baseline. Okey. Kan? And provided kita check benda-benda lain jugalah kan. Alright. Okey. Baik doktor. Okey, dan kita nak tahu juga ada yang mengaitkan kanser juga disebabkan thyroid dan sebagainya. Mungkin doktor boleh bagi komen sedikit tentang ini. Okey. So again, back to the basics kan. Thyroid ni masalah dia penyakit berdiri dua. Okay, satu is the hormone imbalance and the other one is salah structure tu lah kan. So again, how do we know there is a cancer going on, there's some growth going on in the thyroid, is when we go and refer our patients to klinik pakar endocrine untuk buat ultrasound scan. Kan untuk check ada thyroid cancer ke tak lah. Ada kemungkinan, but it's very rare, but it's worth for us to check lah kan, definitely, because we do not want to miss it. Okey, kita nak tahu juga antara penyakit beguk dan thyroid, adakah ia saling berkait rapat ataupun adalah berbeza sama sekali? Bagaimana tu? Beza. Beguk tu yang bengkak disebabkan virus tu. Tak ada kaitan dengan thyroid ya? No. Itu kita nak menjawab persoalan. Yang goiter, yang kelenjar bengkak tu, itulah yang tadi tu, yang masalah pada struktur tu. Kan. Tapi dia thing buat goiter ni, kadang-kadang dia bengkak saja, tapi bila kita buat blood test normal je. So in order to come to the diagnosis of this person ada permasalahan thyroid ataupun tak, of course kita kena go through dia punya history dia, kan, dia apa yang dia complain, apa sign yang dia pesakit tunjukkan, apa sign yang data yang kita dapat daripada blood test, dan juga ultrasound struktur thyroid tu. So the comprehensive list tu, dan baru kita boleh datang kepada jawapannya lah. It's very macam tu. Dia bukannya dan yang paling penting kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Dan satu lagi saya kira, That's right. jangan pandai-pandai buat self diagnosis. Ya. Okey, itu paling penting juga. Okey. Terima kasih Dr. Amanda Ali, doktor perubatan dari Prince Medical Clinic, atas perkongsian tentang thyroid dan anxiety. Diharapkan segala perkongsian itu tadi dapat memberikan kita satu perspektif yang lebih jelas tentang thyroid dan juga anxiety, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita nak bercerita tentang satu syarikat yang mungkin saya kira
melakukan apa yang sejajar dengan kerajaan perpaduan nak lakukan kini, sesuatu perkara yang melibatkan kelestarian, pembangunan, pendigitalan dan sebagainya. Dan untuk itu apa kata kita kenalkan saja tetamu kita di studio pada hari ini, iaitu Encik Zainal Abidin Zakaria, merupakan Ketua Pegawai Operasi daripada Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sendian Berhad. Selamat datang Encik Zainal, apa khabar? Thanks for having me. Datang dari Johor Ya, saya dari Johor. Semalam dah datang dah. Okey, terima kasih kerana tak sabar bersama dengan kami. Baik, kita tahu bahawa KPRJ telah membina reputasi dalam industri pembinaan dengan pelibatan berbagai projek, ada lebuh raya dan sebagainya. Dan juga pusat pentadbiran rasmi Kerajaan Negeri Johor dan pembangunan infrastruktur dan pembinaan bangunan dan sebagainya. Baik. Namun kita nak tahu juga lebih lanjut tentang pelibatan KPRJ dalam projek-projek tersebut. Okey. Kita mulakan dengan projek Kota Iskandar tadi lah yang you mention tadi tu. Okey, projek Kota Iskandar ni dulu kita panggil dia Nusajaya. Dia adalah projek kerjasama di antara Kerajaan Negeri Johor dan juga UEM. Okey. So dalam situ 40-60. Jadi 40% dia beri kepada Kerajaan Negeri Johor, 60 dibagi kepada UEM. Jadi segi constructionnya dia bagi begitulah. Jadi Kerajaan Johor memberikan kerja-kerja construction tu kepada KPRJ. Dan KPRJ melalui anak syarikatnya bernama Julong Cipta. Ketika itu nama KPRJ ENC ni adalah Julong Cipta. So projek tu bernilai dalam 200 lebih juta lah. So kami dari situ Julong Cipta progress moving forward, kami tukar nama kepada KPRJ Builders to reflect nama KPRJ. Sebab masa tu orang tak kenal KPRJ. Orang ingat Julong ni is another company. Actually Julong Cipta ni adalah 100% owned by KPRJ dan KPRJ adalah 100% owned by state. Kemudian kami moving forward lagi, kami tukar pula nama kepada sekarang KPRJ ENC. Sebab kebanyakan bisnes sekarang kami terarah kepada oil and gas, digital, energy. Jadi to reflect our current business. So holistik lah, bukan saja buat jalan, buat bangunan, buat sekolah dan juga buat colleges. Kami juga go for oil and gas and energy resources yang baru. So macam tadi yang cakap, projek-projek yang kami melibatkan bukan saja projek bangunan kerajaan, kami juga melibatkan projek-projek highway, sekolah agama dan colleges. Macam sekolah agama tu, kami di Johor ni sebenarnya KPRJ ni adalah kontraktor penyelamat sebenarnya. Jadi projek-projek yang terbengkalai ni, the first one to look at is kita lah. Jadi kerajaan lebih selesa dengan KPRJ, kumpulan KPRJ, sebab dalam kami, syarikat kami ada 5 syarikat. Construction Arm, KPRJ ENC, lepas tu kita ada KPRJ Development, dan kita ada Environment, kita ada Digital, dan kami ada Sports. Jadi bila ada projek terbengkalai yang melibatkan satu construction, nombor 2 property development, nak serahkan kepada pembeli ni. Jadi it's a complete package lah. Dan juga dengan segi kewangan yang kuat, jadi kerajaan tidak perlu membayar terus. Bukan saya tak nak suruh kerajaan bayar, tapi maknanya dia leave it to us, come up with the facilities dengan financial yang ada, dengan banking strong daripada banks, to finish the project and deliver to the people. Dan setakat ni alhamdulillah, bukan saja projek kerajaan yang kami buat, kami juga banyak masuk projek-projek highway bersama dengan partner-partner kami, private developer, rumah-rumah. Kami buat banyak rumah low cost, medium cost, dan juga pernah kami buat rumah semi-D dengan private developer yang kami jual, yang mereka jual lah, 1 juta lebih sebiji. Jadi kita punya skop tu luas. Cuma sekarang lagi luas, kita pergi ke oil and gas dan energy sector. So up till now, kita punya book order yang kita dah siap, dah serah, is about almost 2 billion dah siap. Itu yang projek kami dah siap lah. Dan juga tadi untuk moving forward, projek-projek yang kami akan buatkan untuk this 1 and 2 years, kita ada banyak buat projek-projek bangunan kerajaan lagi, projek-projek bangunan majlis keluang, pengerang, Dewan Agama dan juga sekolah agama. Semua ni total projek revenue untuk construction, conventional construction, untuk highway dan bangunan saja dalam 5 to 700 million these 2 years. Itu tak masuk lagi energy sector dan oil and gas. Dan juga tak termasuk lagi dengan
internal punya projek daripada project development. Aha. Dan dapat kita saksikan daripada KPRJ menyaksikan telah melaksanakan projek-projek mega. Dan Cik Zainal, kita tahukah adakah projek ini tertakluk dalam kerajaan Johor sahaja ataupun turut dilakukan oleh luar daripada Johor juga? Okey, sekarang ni motor kami memang outside of Malaysia lah sebenarnya. So kami dah start ke luar daripada Johor. Seperti Perak, dan kami juga sudah liaise dengan Kelantan. Kami baru balik, saya sendiri baru balik daripada Kelantan ambil Tuman Segor. Kami ada mesyuarat untuk our other business, macam kita punya environment, kita ada buat carbon credit. Tapi mereka pun akan buat sukma. So kami dulu, tadi saya tak cakap, sukma Johor kami yang buat dulu. Setahun. Sukma Johor kami buat setahun. Itu ada cerita lagi tu, panjang ceritanya. So Kelantan pun excited untuk membantu mereka untuk pembangunan sukma. Jadi lawatan timbal balik pun telah dilakukan, dan kami akan ke Kelantan nanti. Dan lepas ni kami akan ke Selangor. In fact lepas ni kami tinggal dengan MBS Selangor untuk projek-projek yang lain. Dan juga kami sudah mula ke Perak. Dan hopefully dalam environment business, KPJ Environment, kami ada satu lagi KPJ Environment saya cakap tadi. Kami punya partner sudah bercakap dengan partner kami yang di Indonesia untuk environmental business for carbon credit. So kami bukan saja keluar dari Johor, hopefully lah, harap-harapnya by tahun depan kami akan keluar dari Malaysia. Okey, Cik Zainal, tadi Cik Zainal kata KPRJ ini adalah orang kata syarikat penyelamat. Ya, saya. Untuk menyelamatkan projek terbengkalai dan sebagainya. Dan saya kira mungkin Cik Zainal boleh cerita, pastinya ada cabaran untuk menjadi sebagai penyelamat ini, dan bagaimana mengharungi cabaran ini melalui projek-projek yang telah pun dilakukan. Okey, sebenarnya semua projek itu ada cabaran lah. Tapi yang cabaran pertama, of course, the first job, yang macam saya buat Kota Iskandar. Itu task yang pertama. Dan di mana julung cipta raise up from the dead lah basically. Company ni Shell. Itu masa dia nak hidupkan untuk buat Kota Iskandar. That's where I came in 22 years ago. So I started ni lah untuk julung cipta tu. So cabaran dia dengan syarikat KPRJ ketika itu, dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, jadi masalah lah. Jadi banking facilities, tapi sebab memandangkan kerajaan telah memberi kami tanah, so tanah itu yang dicagarkan kepada bank untuk memulakan projek untuk bagi klien kita bank guarantee. Walaupun kerjasama between kerajaan Johor dan UEM, still contractually kita masih kena keluarkan bank guarantee. Saya masih ingat bank guarantee itu 16 juta. We only got 1 million plus in the bank. Nasib baik ada tanah, dan bank cuma bagi kami 500,000 saja untuk revolving credit. Dan KPRJ mesti ada 1 juta lebih saja untuk buat projek 200 lebih juta. So kita manage lah how to do it dengan cara-cara timbal dengan kontraktor, pemborong, apa semua ni kan. Dan sampai saya ingat satu hari tu HQ daripada Bank Islam bantu kami. Kata we are still asking them for more credit. Tapi dia kata, macam mana you nak minta kredit lagi ni Zainal? You don't even use our 500,000 facilities. Saya kata, tuan, kita punya projek ni 200 juta. Every check yang kita keluar 1 million. Your facilities is only 500,000. Macam mana nak pakai? Check saya tendang lah. So dia got surprise. Dia punya head semua datang tengok how KPRJ do it with 500,000 facilities and this one. So kata that's how trust come in construction ni. You kena ada trust daripada kontraktor, daripada supplier. Dia orang ni bukan tengok syarikat, dia tengok orang. Itu antara cabaran yang dihadapi. Cabaran. Banyak ikutkan cabarannya. Okey, tapi kita sedia maklum ya, KPRJ adalah merupakan menjayakan projek-projek pembangunan khasnya di negeri-negeri seperti Johor dan projek-projek yang besar ya. Seperti yang kita sedia maklum Cik Zainal, apabila kita bercakap mengenai pembangunan, pastinya ia akan berkait rapat mengenai kelestarian ekosistem dan juga diversiti ya, yang perlu dipelihara supaya ianya tidak pupus dan ianya berkembang seiring dengan pembangunan kalau boleh. Sebab kerana kita meminjam daripada generasi yang akan datang yang apa yang ada hari ini. Dan mungkin Tuan Zainal boleh kongsikan apakah terdapat amalan dan juga usaha mampan yang KPRJ terapkan ke dalam projek-projek yang dilaksanakan oleh KPRJ sendiri dan bagaimana ianya memberi manfaat kepada alam sekitar khasnya. First of all, kita sekarang ni menerapkan sistem ESG lah, Environment, Social and Governance.
So dalam projek-projek kami, macam saya cakap tadi, kebanyakan projek-projek bangunan kami adalah projek design and build. Kita interact dengan klien. Dia tak ada design, dia cakap apa dia nak, kita akan berjumpa dengan dia dan kita akan propose. Kita kata, why don't you do green building? Tapi green building certification ni dia ada banyak proses. Certified tu paling bawah lah. Lepas tu dia ada bronze, dia ada silver, dia ada gold. As the way you go up, the cost of the building gonna be more. Sebab lagi mahal lah. So most of the client, they go for minimal certification on environment. Itu satu. Untuk projek-projek kami lah. Itu yang kami boleh buat. Nombor dua, dalam syarikat kami sendiri, kami ada CSR, banyak mobile CSR, dan kami juga ada yayasan KPRJ. So through yayasan KPRJ ni banyak kami buat kerja amal lah di situ. Dan juga kerja CSR ni, amal dan CSR, contohnya I think the last 2 months almost every week lah kami buat pembersihan sungai di Johor. Sampaikan ada sungai kami jadi bapa angkat kepada sungai. So according to my staff tadi dia cakap kita dah collect dalam 300 kg bos plastik saja untuk bersihkan sungai. Dan Tuan CEO kita Datuk Omar dia cakap this cannot stop, kita akan buat tiap minggu. So I think dah keluar dah. Next week adalah list nama siapa kena pergi. So every week kita akan bersihkan sungai. Dari situ dalam jangan segi social dan juga segi ESG tadi saya cakap, governance. Yes, KPRJ kita ada department integrity which acts separately, reports direct to the CEO, dan semua projek yang kami nak buat has to go through integrity. That's to keep good governance for the company. So kita cukuplah setakat ni. ESG tu memang kita ada. Kita dah start dah lama dah. So baguslah kerajaan menawarkan supaya kita ke ESG. Dan segi environment, kita pun ada satu lagi company, KPRJ Environment, di mana kita mengira carbon credit for trading abroad untuk syarikat-syarikat yang mengeluarkan carbon. Sekarang ni kan carbon set off, zero carbon. So kami menawarkan solution kepada klien seperti contohnya lah kilang yang banyak pollution ni, oil and gas ke apa, dia kena beli carbon credit ni. Nak zero carbon kan dia keluarkan carbon, dia kena beli oksigen lah basically. So kita datang kira mana kawasan yang ada kata ladang kelapa sawit, dia ada keluar banyak oksigen, kita kira oksigen dia. Ni cara mudah lah saya cakap layman terms lah. Kita kira oksigen dia, kita certifiedkan oksigen dia, dan kita pergikan trading. Dan kita jual, owner dapat duit, dan oksigen dia tu, kita bagi carbon credit tu dibeli oleh syarikat yang mengeluarkan carbon ni. To set off zero carbon. That's what happening right now lah. I think kerajaan Malaysia pun tengah sibuk untuk membuatkan carbon credit punya exchange ni sekarang. Tapi kita, we don't wait for that. Kita telah berkolaborasi dengan di Eropah, di UK, CX Exchange, Carbon Exchange. So in fact meeting hari ni pun kita nak jumpa dengan MBH Selangor berkenaan dengan carbon credit. So itu salah satu bisnes yang ada dalam KPRJ. Okey, dan bercakap tentang teknologi digital ini, dan kita tahu bahawa kerajaan sangat mahu menjayakan pendigitalan dalam pendidikan dan sebagainya. Apa peranan KPRJ dalam syarikat teknologi digital ni, cabang? Okey, dia start off dulu kita ada buat digital transformation tu Johor. Blueprint, KPRJ melibatkan diri dalam tu. Tapi sekarang as a business, so kita rasa we are not policy makers. So kita kena gerak sebab kita ni base kita very strong on infrastructure. Kita contractor, starting off contractor. So apa yang kita tengok sekarang ni, fiberization. So sama yang cakap tadi, kita dah pergi ke Selangor, kita nak akan pergi ke Perak dan juga di Johor. So kita concentrate on fiberization dengan telco jobs. So ini kita punya contribution lah towards fiberization to digital lah. Kita ada juga buat dengan joint venture dengan ada company yang buat software, semua ada. Cuma since kita strong infrastructure ni, we want to go, kita nak invest ni. Sebab you nak invest fiber optic ni bukan you buat tu dapat duit. Kena sewa, kena apa. So that's the business yang kita looking for in the future. Dan hopefully by next year kita start. Kita dah start dah berniaga ni on fiberization. Okey, terima kasih Cik Zainal Abidin Zakaria, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sendirian Berhad atas perkongsian itu tadi. Semoga syarikat KPRJ ini terus berkembang maju dan mensejahterakan rakyat-rakyat di Johor dan seluruh dunia kalau boleh. Baik, InsyaAllah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Okey, Helena, sebelum kita nak bercakap pasal topik hari ni, selalu tengok teater tak? Tak sangatlah. Tak sangatlah kan? Tak sangat. Tapi kalau kita nak bercakap teater, selalunya kita akan bayangkan mengenai teater hikayat, ya, yang diangkat kembali, dan kebanyakan teater-teater yang diangkat mempunyai teater-teater yang mempunyai kisah-kisah yang terdahululah. Dan hari ini kita nak bawa satu topik yang begitu menarik, iaitu mengenai teater bangsawan. Teater bangsawan Dang Anum. Saya kira kan Dang Anum ni bukan cerita-cerita Piramli yang kita tengok dulu. Pastilah, yang saya tahu cerita kali ini dia lain sikit. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu di studio kita untuk teater bangsawan Dang Anum. Kita ada di sebelah saya Adam Shah sebagai Tun Bija Ali. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tak sangka dah tukar nama sekarang. Tun Bija Ali sekarang. Okey, dan kita juga ada Azizul Amar sebagai Megat Sri Rama Laksamana Bentan. Inilah yang suami kepada Dang Anum kan? Betul. Okey, jom sebelum kita nak berbicara lanjut tentang teater bangsawan Dang Anum ini, mungkin kita nak bagi sinopsis sikit. Megat Sri Rama baru saja lawan dengan Lanun. Ya. Menang. Lepas tu tetapi balik rumah. Datuk bini tak ada. Pergi mana? Bini tak ada. Okey, dia pergi mana? Cuba cerita. Katanya dia tercuri nangka. Bukan tercuri kalau ikut sejarahnya. Sebenarnya Dang Anum mengidamkan nangka. Jadi masa itu adalah bukan musim nangka. Jadi nangka sulung itu sebenarnya milik pada Tuanku Sultan. So dia mengidam sangat, berjumpa dengan penghulu, dia minta dapat satu. Untuk nak mengidamkan. Sebab dia mengidam tu dia kata atas alasan yang mengidam tu bukan dia tapi anak dia dalam perkandungan. Selepas itu kena tonton lah. Bukan curi tapi mengidam, minta dan sebagainya. Okey, kita nak tanya juga Adam, sebagai Tun Bija Ali ini, apa orang kata watak itu? Negatif-negatif je kan, tukang kacau, tukang ini, dia lah tu. Okey, pertama kali saya bila dapat naskah ni, saya rasa macam wow lah. Wow, sebab kalau kita, siapa yang tengok dulu cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang, kita tahu figura yang membawa watak Tun Bija Ali ni adalah Allahyarham Mahmud Jun. Jadi pada waktu itu pembawakan dia hinggalah ke hari ini kita akan ingat. Jadi sekarang ni saya mainkan peranan sebagai Tun Bija Ali. Saya cuba untuk membuat kelainan. Bukanlah kelainan maksud dia kita nak komersialkan ke apa, tidak. Tapi mungkin waktu itu kita hanya nampak Tun Bija Ali adalah Mahmud Jun. Tapi untuk sekarang mungkin ada pelakon-pelakon lain. Begitu. Untuk lagi satu, dia salah satu untuk cara untuk menarik minat untuk orang menonton pementasan teater. Tapi kita nak faham juga macam mana pementasan kali ini sebagai satu kumpulan dapat mengekalkan semangat yang ada itu dalam kisah bersejarah ini untuk dibawakan untuk kali ini, persembahan kali ini. Saya rasa benda tu bergantung kepada, macam saya rasa jawapan saya adalah bila pemilihan naskah teater bangsawan Dang Anum itu, kita nampak yang secara tak langsung sebenarnya kumpulan The Redolah ini cuba nak preserve, memelihara sejarah yang ada. Sebab kadang-kadang cerita-cerita yang bersejarah ni jarang-jarang diangkat oleh kumpulan-kumpulan teater. Tapi dengan adanya The Redolah ini mengangkat sebuah sejarah yang mungkin tak ramai orang tahu dan mungkin budak-budak sekarang jarang tahu. So bagi saya itu satu pendekatan yang baik untuk nak mengekalkan semangat sejarah untuk Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Tapi dalam erti kata sudut pandang Dang Anum. Okey, dan kita tahu ya, naskah Sultan Mahmud Mangkat di Julang terdahulu merupakan satu filem legenda yang dijayakan oleh Mariam Nado, Allahyarham Nordin Ahmad dan juga Mahmud Jun. Ini adalah figura-figura yang memang hebat. Tetapi kali ini pementasan membawakan figura yang bernafas baru, pastinya figura yang muda, tetapi dalam nak menjayakan satu watak tu supaya tidak dibayangi dan membawa satu watak yang lebih mungkin mempunyai kekuatan yang sendiri. Mungkin ada boleh kongsikan cabaran untuk membawa watak tersebut. Okey, secara jujurnya ini pertama kali saya bawakan teater bangsawan. Okey, teater-teater komersial yang lain saya pernah, tapi ini adalah pertama kali. Tapi hasil daripada tunjuk ajar rakan-rakan sahabat-sahabat saya sewaktu latihan,
memberikan saya satu semangat untuk saya buat. Lepas tu kalau daripada sudut tadi kita katakan cara pembikinan, maksud dia daripada awal, daripada rasa sendiri pun kita dah nampak dah masing-masing mempunyai satu semangat untuk kita jayakan pementasan teater bangsawan ni yang kita tahu agak sukar sebenarnya. Agak sukar daripada segi percakapan, bahasa, lenggok badan. Jadi itu semua satu cabaran untuk kami. Dan saya rasa insya-Allah untuk waktu sekarang ini ia akan menarik kembali minat untuk kita sama-sama menonton pementasan teater bangsawan macam ni. Macam mana pula Amar nak menjayakan watak Nordin Ahmad itu ataupun nak lari daripada bayangan watak itu? Kita tak boleh nak lari daripada bayangan sebab figura yang membawa watak itu adalah legend-legend. Jadi saya rasa apa pendekatan saya ambil, saya tak boleh nak tiru. So saya tak nak tiru, saya tak nak melakukan benda yang sama. Jadi saya membawa watak Laksmana Megat Sirama dengan erti kata cara saya. Macam kita setiap pelakon mesti ada cara pembukaan masing-masing. Pengacara pun ada pembukaan masing-masing. So kalau kita nak bandingkan memang jauh. Legend Nordin Ahmad dengan saya ni kecil je. So baik saya bawa diri saya dan erti kata boleh menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam naskah tersebut. Saya suka yang tu. Okey, kita difahamkan juga pementasan teater ini ada objektif yang suci, sangat murni, dan ia adalah akan disalurkan juga kepada golongan asnaf kan? Mungkin boleh komen sikit tentang perkara ini. Betul. Saya rasa objektif yang pertama, saya rasa yang saya nampak bila saya masuk dalam tim produksi itu, satu, mereka menyediakan ruang mencari kerja, mencari rezeki kepada mereka yang berminat dalam teater. Dan yang terpaling, saya setuju dengan harga yang berpatutan, harga tiket itu, yang kalau kita nak tengokkan, kalau kita tengok harga tiket teater di luar sana, macam ada kata yang mainstream kadang-kadang mahal. Tapi itu biasalah, itu bergantung pada produksi masing-masing. Tapi bila apa yang mereka nak buat, hasil kutipan tiket akan disalurkan pada pelajar-pelajar asnaf. Membuatkan kami yang kawan-kawan dalam tu, membuatkan kami macam okay, we are going to do this the best, so orang akan ramai datang tengok, so banyak lagi yang kita boleh sumbangkan kepada pelajar-pelajar asnaf. Dan adakah itu sebab utama memilih naskah teater Dang Anum ini? Okey, kalau seperti mana umum tahu, saya adalah seorang yang suka membuat kerja-kerja sukarelawan. Okay, daripada zaman Covid sampailah ke hari ini. Jadi bila saya dapat tahu yang sebenarnya teater ni di sebalik agendanya kita membuat sumbangan kepada pelajar-pelajar asnaf, saya tertarik. Dalam masa yang sama kita berkongsi rezeki sebenarnya. Kita berkongsi rezeki bukan saja untuk kami tapi untuk pelajar-pelajar kat luar sana dalam untuk membantu mereka mencapai matlamat mereka lah. Tapi kenapa asyik Adam watak nakal watak ni? Kenapa tak buat watak-watak yang baik-baik, suci-suci? Mungkin bagi saya, saya melihat sebagai seorang teman lakon, sebab pementasan teater bangsawan sebenarnya kita susah kita nak laksanakan dalam masa yang singkat. So kita sejujurnya kami mengambil masa tambah tolak ini untuk ini untuk sampai ke 14 dan 15 bulan kami ada 14 hari latihan saja. Jadi untuk setiap watak yang telah dipilih oleh pengarah sebenarnya sangat mudahkan kerja dia. Sebab kalau ambil orang yang tak biasa main karakter antagonis, nak dilatih dalam masa 14 hari dalam nak menghayati watak lagi kan. Tapi dalam arti kata form bangsawan susah. Tapi kalau ikutkan Adam ni dah memang sinonim lah dengan watak antagonis. Saya dah didatangkan dengan package begitu. Jadi saya terus masuk je. Okey, Adam mungkin boleh kongsikan harapan terhadap pementasan teater bangsawan Dan Anum ini yang akan dipentaskan pada bila dan masanya bila? Okey, akan dipentaskan pada 14 dan 15 hari bulan di Auditorium BSTP di Bukit Kiara. Betul. Okey. Harapan saya bukan pada pementasan teater ni saja, tapi teater-teater lain supaya kita dapat bangunkan balik seni teater tanah air yang selama ni kita rasa sunyi. Betul. Kita rasa sunyi. Especially lepas lockdown itu. Betul. Jadi kita ramai-ramailah supaya kita mendapat buka ruang untuk bersama-sama menonton. Okey, dan mana nak dapat tiket ni kalau masih ada lagi tiket ni? Macam mana nak dapatkan tiket dan berapa harga tiket tu? Harga tiket RM10. Kalau nak tahu beli kat mana, boleh DM saya dah Adam.
Itu cara dia canggih. Nak dapat peminat satu, nak dapat pembelian tiket satu. Okey. Dan diharapkan latihan tinggal berapa hari lagi? 6, 7 dalam lebih kurang 5 hari lagi. 5 hari lah. Oh, dia nak cuti Sabtu Ahad. Okay. Diharapkan dapat buat latihan dengan sebaik mungkin dan anda semua mungkin boleh bersama-sama beramai-ramai datang dan DM mereka untuk tahu tiket dan sebagainya. Dan itu saja yang dapat kami kongsikan untuk edisi kali ini. Teater Bangsawan Dang Anom, tarikh dan waktu pementasan 14 Oktober Sabtu dan juga 15 Oktober 2023 Ahad. Dan sampai di sini saja dapat kita kongsikan untuk hari ini. Pastinya adalah Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.